Kita menang pilihan raya umum bila tuan-tuan? Mei 2018. Ini adalah laporan muka surat 48 PAC kita baca. Nombor 4, stop work order atau memberhentikan kerja-kerja perlaksanaan di mana original equipment manufacturer OEM telah memberhentikan kerja-kerja disebabkan kegagalan BNS melunaskan sebarang bayaran kepada OEM bermula April 2018. OEM telah menghentikan stop work order pada April 2018. Pakatan Harapan memegang kuasa Mei 2018. Sebulan sebelum Pakatan Harapan memegang kuasa, setelah ada stop work order dalam projek ini, tuan-tuan. Kenapa projek ini sangat signifikan? Kenapa sangat signifikan? Yang pertama, Menteri Keuangan Najib Tun Razak. Yang kedua, Perdana Menteri Najib Tun Razak. Yang ketiga, DCNS adalah syarikat yang dikaitkan dengan skandal Skopin kapal selam 500 juta Najib yang Altan Tuya dulu tu. Yang keempat, Zaid Amidi masa itu adalah Menteri Pertahanan. Yang kelima, selepas itu Hishamuddin Tun Hussein sepupu Najib menjadi Menteri Pertahanan. Sepatutnya pada Ogos 2022 bulan ini, tuan-tuan, kita menyaksikan ada 5 kapal yang sepatutnya telah tiba di perairan, telah ada di perairan Lumut tu, dah ada 5 dia sepatutnya daripada 6, 5 dah siap. Namun begitu, semalam CEO LTAT telah mengeluarkan satu kenyataan. Menarik CEO dia mengeluarkan satu kenyataan. Kita baca kenyataan tersebut. Saya baca kenyataan LTAT, CEO LTAT. Alright. Okay. Apa kenyataan CEO LTAT? Okay, dia menyentuh. CEO LTAT explains that all 6 LCS ship must be built together. 6 billion baht order purchase to save costs. CEO LTAT menjelaskan bahawa kesemua ke-6 kapal tersebut mesti dibina bersama. 6 bilion yang digunakan daripada 9 bilion, 6 bilion yang digunakan itu tujuan dia kenapa guna? Ada orang tanya kenapa 6 bilion? Oh, 6 bilion tu kita nak beli bulk purchase. Kalau kita beli satu mahal. So kita beli sekali lah. Okay, itu dia kata. Alright. Now, kita baca apa yang dinyatakan dan apa komentar saya. Datuk Ahmad Nizam Abdul Rahman, CEO of the Armed Forces Pension Fund LTAT, tabung pencen Angkatan Tentera, telah menjelaskan kenapa none of the 6 littoral combatant ship purchased by the government has been completed yet. Kenapa ke-6 kapal itu belum siap lagi? Bercakap di dalam Facebook, Ahmad Nazim said that under the current contract between the government and the shipmaker, all ships must be built concurrently. Maksudnya, ke-6 kapal itu mesti dibina secara serentak menurut kontrak yang ada sekarang. Okey, kita cabar CEO LTAT itu menunjukkan kontrak tersebut. Adakah LTAT telah mengemukakan kontrak baru atau menandatangani kontrak baru? Sebab menurut PAC, kontrak yang dikeluarkan pada 2013, yang bermula 2013, yang dikeluarkan LOA-nya pada letter of intent pada 2012, LOA 2011, kemudian bermula projek 2013 itu, dia ada progress dia. Saya dah tunjuk semalam progress tersebut. Kalau orang tak baca, maksudnya daripada mana PAC ni ambil progress tu, tuan-tuan? Dia ambil daripada kontrak asal LTAT dengan BNS dan juga LTAT. LTAT ni adalah pemegang CEO lah. Dia ambil daripada BNS punya kontrak. BNS ni milik LTAT lah, syarikat milik LTAT. Dia ada progress dia. Dia tak ada bina 6 kali 6 serentak. Dekat mana tiba-tiba CEO LTAT kata, oh dalam kontrak kami bina serentak 6. Saya dah tunjuk semalam, tuan-tuan boleh tengok sendiri yang saya tunjuk video semalam tu. Saya kata dekat situ 2019 LCS 1, 2020 2 LCS akan tiba, 2021 2022 2 LCS, so total 5, 2023 LCS yang ke-6. Concurrent ke tuan-tuan? Tak, satu per satu. Ya, ada pembinaan itu dibina serentak, tetapi bukan semua dibuat sekali. Dia ada progress dia. Kita pun faham. Bukanlah satu siap baru buat satu. Tak, kita pun faham.
Tetapi maksudnya adalah bila LCS 1 dah nak siap 2019, pada masa itu sepatutnya LCS 2 sudah siap 70%. Seolah-olah dia nak mengatakan serentak ini kita buat serentak. Okay. Now, katakanlah ada dalam terma tu tulis serentak. Ada. Katakanlah ada tulis serentak. Sepatutnya menurut perjanjian agreement yang ditandatangani di antara MINDEF dan juga LTAT dan juga BNS lah, maksudnya Bostad Naval Shipyard, pada Ogos 2022, bulan ini 5 kapal kena deliver pada bulan ini. Tapi tak ada satu pun dia deliver. Maksudnya yang pertama LCS 1 yang sepatutnya deliver 2019 pun 2022 tak deliver. Kenapa CEO LTAT tak jawab persoalan itu? Okay, kita tengok apa alasan dia. Dia kata, he said that the privy to the LCS recovery plan, merujuk kepada LCS recovery plan, he himself has seen construction of the ships at the Lumut shipyard, adding that others can also see the progress of the ship if they take a boat towards Pangkul Langkawi. Dia kata merujuk kepada recovery plan. Maksudnya dia mengakui bahawa projek itu ada masalah. Dia mengakui kalau kita pergi lalu dekat nak menuju ke Pangkul tu, kita boleh nampak kapal tu tengah dibina. Kita tak menafikan kapal itu sedang dibina. Kita tak menafikan. Dia macam makcik saya lah kan, dia buat renovation rumah dia. Kontraktor tu kata nak siap ni, masa tu nak raya tahun lepas. Nak siap. Habis raya dia kata puasa tak siap. Dia kata sebelum raya siap ni. Saya datang rumah dia hari raya yang ke-7, separuh rumah dia tu bertutup dengan canvas lagi. Padahal dia dah buat projek tu setahun tak siap-siap. Kalau kita tanya, macam mana ni tak siap? Tengok progres ada ni. Ni kami tengah pecah-pecahkan dinding ni. Memanglah saya nak pakai rumah ni hari raya. Bukan saya tanya buat kerja ke tidak. Saya tak menafikan kamu buat kerja, tapi kenapa rumah tak siap? Saya nak pakai untuk hari raya. Itu point dia. Tak ada siapa mempersoalkan kapal itu sedang dibina. Tak ada siapa mempersoalkan. Tak ada siapa mempersoalkan progres itu ada. Tetapi kita mempersoalkan kenapa tak siap. Dia kata, I can confirm that the physical construction of the ship is taking place. Tak ada siapa yang mempertikaikan kapal itu sedang dibina. Tak ada siapa. Tapi itu yang dia jawab. Okey, kemudian dijelaskan, dia kata dia tak jelas. Dia kata apa? Dia kata under the current contract. Contract mana? Sebab tak ada signing contract baru. The construction of all ships must happen all at once. Not build one, deliver one. The Lumut shipyard is large and has the capacity to build all ships to completion, he said. Now, CEO, kalau aku jadi kerajaan nanti kan, ni orang pertama kita kena pecat. I have no doubt shipyard tu mungkin besar. I have no doubt. Tak ada tak ada sekejap. Assalamualaikum Syekh. Baik, tengah live. Okay. Start 1G. Alright, sorry. Tak, saya kena jawab sebab dia takut dia call, dia naik motor kan. Tidak ada siapa menafikan pembinaan sedang dibina. Tetapi dalam kontrak mana yang kata tak ada siapa menafikan shipyard itu besar. Kita tak menafikan perkara tersebut, tuan-tuan. Tapi dia kata menurut kontrak kita kena bina 6 serentak. My question is, soalan saya, kalau satu pun kamu susah nak siapkan, kalau kamu bina 6 serentak, macam bila masanya nak siap? Saya takut siap memang siap, tapi kapal tu nanti masalah. Faham maksud saya tak? Kalau satu, dia kalau ikutkan daripada 2013, 2019 satu siap, 2021 satu siap, 2020 dua siap, 2021 dua siap, 2023 satu siap, 6. Kalau satu pun susah kamu nak siapkan, apa jaminan 6 kamu boleh buat serentak sekali? Itu persoalan dia.
Dia kata, ada tanya, awak tahu ke industri kapal ni macam mana? Sembang boleh borok. Awak tahu ke? Sebab yang mengetahui, yang tahu tentang kapal ini, LTAT, BNS tu, Bostad Naval Shipyard itu, yang tahu ni, sendiri bagi kontrak, kata siap 2019 satu kapal, 2020 dua kapal, 2021 dua kapal, 2022 Ogos 5 kapal siap. Itu BNS yang pakar dalam kapal kata. Ini Ogos 2022 bang, kenapa tak siap? Tolong jawab. Tolong jawablah. Saya mungkin tak tahu, tapi BNS, Bostad Naval Shipyard, yang bagi jaminan kepada kerajaan Ogos 2022 siap. 6 bilion dah dibelanjakan. Kemana duit tu? Kemana kapal tu? Jawab. Jawablah. Kenapa? Kenapa tak siap? Memang kita tak tahu. Kau pun tak tahu. Tapi BNS tahu. Kenapa BNS tak boleh siapkan? Kenapa BNS tak boleh siapkan? Jawab. Kenapa BNS tak boleh siapkan? Ini bukan masalah tahu tak tahu. Dia ada 10 tahun, 6 bilion, 9 bilion total project, total contract. Kenapa sampai sekarang sepatutnya Ogos 2022 5 kapal siap? Mana kapal? Mana kapal? Kapal tenggelam, kapal halimunan tuan-tuan. Kita tak menafikan kapal itu dibina, sedang dibina. Tak menafikan. Macam makcik saya tadi itulah. Kita tak menafikan kontraktor tu buat kerja. Tapi dia kata rumah dia bakal siap. Ni dah setahun punya kerja. Bakal siap raya, dia kata. Raya tahun lepas. Ni dah masuk raya baru dah tuan-tuan. Tak, dah siap dah lah. Baru nak siap. Raya tahun lepas tak siap. Kalau raya tak siap, kalau kapal tak siap, 5 tahun. 5 tahun buat 2022. Ini tahun yang ke-9. 9 tahun buat kapal tak siap-siap. Kita nak kata apa orang macam ni? Oh, kau tak tahu, kau boleh sembang lah. Memang aku tak tahu. Orang yang tahu sekarang ini, yang dibagi projek 6 bilion itu, yang ada kepakaran, kenapa dia tak siapkan? Kenapa tak persoalkan orang itu? Kau pakar, kenapa tak boleh siap? Mungkin aku tak tahu. Tapi dia yang tahu, kenapa dia tak boleh siapkan? So, bila orang itu ada 6 bilion dalam poket dia, 6 bilion dalam poket dia, 9 tahun sudah berlalu, kapal tak siap, ada soalan tak? Kalau kamu tak ada soalan, masalah. Jadi bermakna kamu tak kisah pasal korupsi di dalam negara kita. Kan? Kemudian dia bagi alasan apa tuan-tuan? CEO ni kata. Dia kata apa? Ahmad Nizam added that the 6 billion spent so far was to bulk order of equipment to build the ships, explaining that this would be cheaper compared to buying equipment individually. Right. Ini tidak menjawab persoalan kenapa kapal tak siap. Now, manners in which you purchase the item, whether you buy in bulk ke, kamu nak beli sikit-sikit ke, kamu nak term ke, kamu nak kredit ke, kami tak kisah. Yang kami tahu, Ogos 2022 kapal siap. Kamu nak beli sebab dia nak menjawab persoalan kenapa 6 bilion. Sepatutnya yang kamu sebagai CEO LTAT jawab, kenapa kapal tak siap? Kenapa Ogos 2022 saya tak nampak kapal itu di pesisiran? Kenapa? Sebaliknya, kamu sendiri mengakui bahawa kapal itu sedang dibina sekarang ini. Soalan dia, kenapa? Tuan-tuan, dalam kontrak di antara MINDEF dan juga BNS, kalau kapal itu tidak dihantar daripada masa 12 bulan, dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh siap kapal tersebut, maka MINDEF ada kuasa untuk membatalkan projek tersebut. Ada kuasa membatalkan projek tersebut. Kapal pertama sepatutnya hantar bila? 2019 Mei. 2019 tuan-tuan, bukan 2020, bukan 21, bukan 2022, 2019 Mei kapal pertama. Macam mana kau tahu ni Is? Sebab itu baca PAC, jangan malas membaca. Jadi bangsa yang rajin membaca. Kalau tidak, macam jadi bodoh. Itu masalahnya. Bila malas membaca, sendiri tak malas mengkaji, suka dengar je cerita BN, dia jadi bodoh. Itulah dia. So, kebodohan itu menyebabkan kerajaan negara tergugat. Daripada segi apa tuan-tuan? Keselamatan negara.
Tahu tak kapal yang diguna sekarang ni nama dia Gowind. Kita guna design Gowind berbanding Sigma. Dalam prototype sepatutnya, sebab tu ada variation order. Apa variation order tu is? Pergi membaca, pergi mengkaji. Ada VO di dalam Sigma berbanding di dalam Gowind itu terlalu banyak VO, variation orders dia terlalu banyak. Kerana variation order terlalu banyak, dia delay tuan-tuan. Dia bukan masalah BNS yang tak pandai buat kapal. BNS okey. Kalau ada plan dan ada dia punya apa orang kata architecture dan ada dia punya blueprint, BNS saya tak menafikan Bostad Naval Shipyard boleh buat kapal tersebut. Boleh buat. Tetapi bila ada terlalu banyak perubahan pada plan. Kenapa perubahan is? Antaranya adalah sebab sepatutnya TLDM guna Sigma. Tetapi Najib dan juga Zahid tukarkan kepada Gowind. Gowind ni not yet proven punya kapal. Not yet proven. Dia tak ada blueprint. So sentiasa berubah. So akhirnya dia adalah petrol vessel. Dia untuk petrol, bukan untuk pergi perang. So bila tentera Panglima Angkatan Laut kata kami nak 4 dimensi, kapal ni 3 dimensi je. 3 dimensi apa? Tu is apa 4 dimensi? Pergi baca. Jangan malas. Nak jadi macai kena macai yang bijak, jangan macai yang pemalas membaca. So baca apa itu 3 dimensi, apa itu 4 dimensi. TLDM nak 4 dimensi, bukan 3 dimensi. So kena go back to the drawing board. 30 bulan berlalu, tukar balik. Tu tak siap-siap tuan-tuan. Kita tak menafikan mungkin dia akan siap suatu hari nanti. Kita tak menafikan. Tetapi tahukah tuan-tuan, di dalam kapal Gowind ini dia ada satu server dan juga sistem yang hanya boleh digunakan 10 tahun, lepas tu obsolete. Tak tahu kan? Sigma tak ada obsolete. Maksudnya sentiasa akan ada update. Sebab apa? Technical. Kalau kita cerita panjang technical, tapi poinnya ada. Poin dekat sini, CEO tu sendiri tidak menjawab persoalan yang dikemukakan. Kita bukan mempertikaikan 6 bilion dia nak beli bug ke, dia nak beli apa ke. Persoalan kita adalah kenapa kapal tak siap. CEO gagal menjelaskan perkara tersebut. CEO gagal menjelaskan perkara tersebut.